والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul, dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali dalam surah Al-Fathi ayat yang ke-29, juzuk yang ke-26, muka surat 515, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Atas tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu sifat ataupun ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita nak kenal siapakah yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki ciri ataupun sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat beruntung dan sangat berbahagia, sebab Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi yang terakhir dan umat yang terakhir juga yang ada di atas muka bumi ini. Seperti mana yang kita maklum, Nabi Muhammad SAW memiliki syafaatul kubra yang tidak dimiliki oleh para rasul dan para anbiya yang lain, dan ini didasari dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW mengenai dengan bagaimana esok di akhirat kita akan berbondong-bondong beramai-ramai bertemu dengan para rasul dan para anbiya. Bermula kita bertemu dengan Nabi Adam sampailah kita bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan satu kalimah yang kita mohon kepada mereka, iaitu Ishfa' lana ila rabbik. Ishfa' lana ila rabbik. Kita nak mohon syafaat, nak minta pertolongan. Seperti mana yang kita maklum, di akhirat kelak tuan-tuan, satu saat yang sangat sukar pada kita ini, dan itulah yang boleh kita mohon kepada rasul, para rasul dan anbiya, memohon syafaat untuk diberikan pertolongan kepada kita saat keadaan kita yang cukup sukar itu. Jadi mereka menjawab, lastulaha, saya tidak memiliki syafaat. Itulah yang diungkapkan oleh Nabi Adam AS sampailah kita bertemu dengan Nabi Isa AS, dan akhirnya kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon syafaat, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana laha, saya memiliki syafaat. Lalu berikan pertolongan kepada kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang termulia,
umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ciri sifat yang akan kita sebut nanti mengenai dengan kriteria-kriteria ini. Justru itu tuan-tuan, kita juga perlu sedari orang yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad ini sebenarnya tidak secara otomatik menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada umat ataupun ada jenis manusia ini yang Nabi tidak mengaku umat. Walaupun dia umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengaku umat disebabkan banyak hal lah, banyak perkara yang dia langgar dalam kehidupan dia. Dan banyak tuan-tuan yang nanti kita akan sebut jugalah mengenai dengan bagaimana ataupun mereka-mereka yang Nabi tidak mengaku umat ini. Jadi orang yang layak digelar umat Nabi Muhammad, cirinya seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha ke arah untuk nak mewujudkan ciri ini dalam hidup kita. Mana yang rasa belum ada ciri ini, insya-Allah kita wujudkan. Mana yang dah ada, kita cuba memperkasakan sifat ini dalam kehidupan kita. Yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, iaitu mereka-mereka yang bersama dengannya. Siapa bersama dengan Nabi ni tuan-tuan? Tak lain tak bukan mereka yang bersama dengan Nabi, yang bersama dengan Nabi yang disebut sebagai para sahabat. Para sahabat kurun yang pertama, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia ialah qarni, kurun aku. Kurun Nabi ialah orang yang berada pada abad yang pertama bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat. Para sahabat ialah sebaik-baik manusia, seperti mana yang disebut juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, ashabi kan nujum, sahabat aku ini seperti bintang, seperti bintang. Dan sesiapa saja yang kamu ikut, kata Nabi SAW, nescaya kamu akan diberi petunjuk. InsyaAllah tuan-tuan sahabat ini mulia belaka. Kok mana kita ikut, InsyaAllah kita akan diberi petunjuk. Sebab mereka ini kurun yang terbaik. Siapa sahabat itu tuan-tuan? Sahabat mereka yang hidup pada zaman Nabi dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Pak Jahal, Pak Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab dan sekutunya, mereka hidup zaman Nabi tapi tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi mereka ini bukan dalam kategori sahabat. Pak Jahal bukan sahabat. Pak Lahab bukan sahabat. Dan orang-orang yang dinamakan sekutu dengannya juga bukan sahabat. Ada sahabat yang buta. Ada sahabat yang buta, tak nampak Nabi pun, tapi dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, seperti Ummul Maktum. Sehingga kan Allah Ta'ala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, diturunkan kepada sahabat ini. Walaupun dia buta, tak nampak, tapi dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan beliau ini dikategorikan juga sebagai seorang sahabat. Walaupun tak nampak bang, tapi beriman dengan ajaran Nabi SAW. Hari ini kita begitu juga. Jauh kita dengan Nabi tuan-tuan, tapi kita beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nah, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Tok Sin nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, bagaimana esok Nabi nak mengaku dirinya sebagai umat Nabi SAW? Baik. Yang pertama tuan-tuan,
ciri yang pertama ataupun sifat yang pertama yang perlu ada kepada umat ini, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala asyidda'u 'alal kuffar. Sifat yang perlu ada kepada umat Nabi Muhammad ialah bersikap tegas. Prinsip, jaga prinsip, bersikap tegas kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Sifat inilah yang kena ada. Bukan hanya kepada orang kafir, malah kepada orang Islam juga kita bersikap tegas. Bersikap tegas ini tuan-tuan bukanlah bermaksud kita berbalah, bergaduh dengan mereka. Bukan. Itu tak tegas. Itu tak ada akal tu namanya. Bukan tegas tu. Bukan maksudnya kita membunuh dengan mereka, ataupun kita berbalah, bergaduh, ataupun bermusuhan dengan mereka. Nah, ini bukan maksudnya tegas. Sebab dalam Islam, seperti mana yang kita maklum, kita dilarang untuk tadilah membunuh, bergaduh, berbalah, bermusuhan dengan mereka. Seperti mana yang kita maklum dalam perjanjian yang dibuat oleh Nabi, yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah, Nabi duduk Madinah, lalu Nabi wujudkan satu namanya perjanjian usaha sama lah, istilahnya begitu ya, yang disebut sebagai Piagam Madinah. Di antara orang Islam dan orang bukan Islam di Madinah, seperti mana yang tuan-tuan maklum, orang kafir pun ada, orang sembah berhala pun ada, orang Yahudi pun ada. Jadi termeterainya satu perjanjian yang namanya Piagam Madinah antara Islam dan bukan Islam. Sama-sama jaga negara, sama-sama memacu ekonomi, sama-sama berusaha untuk nak meningkatkan ekonomi negara dan sebagainya. Ini kita dengan mereka lah, orang Islam dengan orang-orang kafir ini. Yang dimaksudkan sikap tegas ini tuan-tuan, yang mudah kita nak faham ialah kita tidak boleh berkompromi. Kita tidak boleh berkompromi dengan mereka dalam masalah teras dalam agama. Teras dalam agama tuan-tuan, kita kena pegang kuat-kuat, jaga, jangan goyang. Semayang teras, puasa teras, bayar zakat teras, pergi haji teras, azan yang kita kumandang ini teras. Yang perlu kita laungkan azan. Di daerah Petaling ini kita ada terima aduan azan kuat katanya, bising katanya. Kita nak berhenti azan, nak tutup, mana boleh. Tak boleh bang, azan perlu dikumandangkan. Azan perlu dikumandangkan. Sebab ini syiar. Teras ini syiar lah dalam agama kita yang perlu kita laungkan. Dan azan ini bukan setahun dua tuan-tuan. Azan ini dah sejak 1400 tahun lamanya yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita mewar-warkan azan ataupun menyatakan, mengiklankan azan ini seperti mana yang berlaku. So kalau dikomplain azan, kita perjelaskanlah tentang bagaimana azan ini yang perlu dilakukan. Kalau mengikut titah tuanku, begitulah dibenarkan untuk kita melakukan azan, tak jadi masalah. Baik. Jadi teras dalam agama ini, dakwah misalnya, teras. Tuan-tuan datang semayang masjid di surau, ini dakwah. Tidak secara langsung sebenarnya. Dan misalnya kita semayang di masjid dan di surau, sebenarnya kita telah melaksanakan suatu tuntutan yang namanya dakwah. Dakwah syiar Islam. Dan ini perlu diteruskan dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, tahun yang ketiga dan tahun yang keempat Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika umur Nabi 40 tahun. Tahun yang ketiga Nabi duduk dekat Mekah. Setelah diangkat menjadi Rasul selama 13 tahun. Jadi 40 campur 13, 53 tahun Nabi duduk Mekah.
Selepas itu Nabi berhijrah dekat Madinah selama 10 tahun. Jadi 53 campur 10, 63 tahun. Seperti mana yang kita maklum, Nabi wafat ketika Nabi berumur 63 tahun. Tahun yang ketiga tuan-tuan, tahun yang ketiga Nabi diangkat menjadi Rasul. Seperti mana yang juga tuan-tuan maklum bagaimana Nabi berdakwah kepada kaumnya. Yang dalam hal ini bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya berdakwah. Qum fa'anzir ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir, bangun. Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah kepada kaumnya tanpa henti tuan-tuan. Selama 13 tahun di Mekah berdakwah. Tahun yang ketiga, 4 dan 5 kita melihat saat Nabi berdakwah. Kesannya ialah bagaimana orang-orang kafir ini tuan-tuan, dia lihat bagaimana Islam itu mula nak berkembang, maka mereka melakukan suatu perbuatan yang agak drastik. Ada sahabat yang dibunuh, ada sahabat yang diseksa. Dan seksaan kepada sahabat ini bukan seksaan biasa-biasa tuan-tuan. Bilal bin Rabah, batu besar diletakkan di atas badannya di tengah padang pasir yang kepanasannya 40 darjah Celsius, dan tidak berbaju tuan-tuan, dengan tidak berbaju. Bayangkan, lah ni kita berbaju duduk kat luar 30 darjah Celsius pun kita tak tahan. Berbaring, dalam keadaan berbaring bang. Cakap Kelantan pula. Nak agama nenek moyang ke? Nak ikut agama nenek moyang ke? Ataupun nak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW? Dua je. Kalau ikut ajaran nenek moyang, dilepaskan. Tapi kalau ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, kami seksa kau. Allahu Akbar. Hanya menyebut ahad, berpegang dengan ajaran Islam. Seksa lah, apa peduli. Itu tuan-tuan, prinsip tu. Seksa pun seksa lah, yang penting dapat pegang agama Islam. Khabbab bin Irth, besi dipanaskan lalu ditekap, diletakkan di belakang badan ni. Bang, siapa boleh tahan bang kepanasan macam tu? Besi panas. Tetap juga mempertahankan agama. Mati pun matilah. Tuan-tuan, ada yang sahabat dibunuh, suaminya, isterinya, anak kepada Ammar, bapak kepada Ammar bin Yasir bin Amr dibunuh sebab mempertahankan agama Islam. Ayahnya dibunuh, yang merupakan lelaki yang pertama syahid dalam Islam. Bukan setakat suaminya dibunuh, isterinya juga dibunuh. Tuan-tuan, mana boleh tahan? Suami isteri kena bunuh bang. Anak mana yang tahan? Nampak? Demi mempertahankan agama Islam, mati pun matilah. Begitu. Wanita yang pertama syahidah dalam Islam yang bernama Sumayyah. Kan dilagukan Sumayyah itulah wanita yang pertama syahid dalam Islam. Baik. Jadi mereka ini tuan-tuan, saat mereka menyeksa umat Islam, dan akhirnya diutuskan pak saudara Nabi SAW untuk nak memujuk Nabi supaya hentikan dakwah ini. Tuan-tuan, orang Arab ni kalau pak saudara dia macam bapak tau, dia punya pangkat punyalah tinggi kedudukan pak saudara tu. Tinggi bang, tinggi macam ayah lah. Ganti ayah, pak saudara ni ganti ayah sebenarnya. Kalau ayah tak ada, pak saudara lah jaga kita kalau kita kecil. Tapi kita orang Melayu, pak saudara ni dah mati ayah, tak nampak lah batang hidung dia. Kan? Orang Arab dijaga tuan-tuan ni, hubungan tu dia cukup jaga. Ni anak saudara ni, sebab anak saudara panggil pak saudara dia macam ayah lah. Status dia ayah, dia kena jaga lah. Dia punya anak saudara tu. Diantaranya pak saudara dia untuk nak beritahu supaya stop, berhenti ajaran Islam ini. Jangan dakwah, jangan sebarkan. Tapi Nabi tetap dengan prinsip seperti mana kita sebut tadi.
Sehingga Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, tuan-tuan, apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah ni bukan main-main lah tuan-tuan ni. Guna nama Allah ni, sumpah ni bukan main-main ni. Wallahi la wudhi'u syamsa 'alal yamini wal qamara 'alal yasari. Nabi Allah kata Nabi SAW, jika matahari diletakkan di sebelah kanan aku, bulan diletak sebelah kiri aku, ala an atrukal hadzal amr ma taraktuhu, maqal, untuk aku nak meninggalkan dakwah ini dengan nama Allah, ma taraktuhu. Jawa kata no way. No way lah Nampak? Ini prinsip tuan-tuan Ini prinsip yang datang tu Pak Saudara tau. Prinsip. Jadi orang kafir ni, orang Quraisy kafir ni, dia tetap juga berusaha untuk nak menghalang dakwah Nabi. Lalu selepas daripada itu, bagaimana orang-orang kafir ni tuan-tuan, dia mengajak dan juga merayu kepada Nabi SAW untuk melaksanakan dalam bentuk ibadah selama setahun. Mereka ini nak buat perjanjian dengan Nabi. Setahun kami, katanya, beribadah macam orang Islam beribadah. Lepas setahun orang Islam juga kena beribadah seperti mana mereka beribadah. Win-win. Win-win berat sebelah. Itu namanya win-win berat sebelah. Dalam Islam tuan-tuan, kita dalam Islam, kita tak boleh walaupun seinci untuk melangkah ritual agama orang bukan Islam, betul tak boleh bang. Gurau pun tak boleh. Macam baru ni berlaku kan, dalam penghinaan baru ni dalam, semua tengok kot seorang wanita pakai tudung bla bla gini dibuka, tinggal dalam je. Allahu Akbar. Jelas menghina agama Islam. Cukup jelas. Menghina satu bang, dari segi hukum tu pun lain kerikil lain tu. Sebenarnya Islam ni tuan-tuan, dengan perkataan, kalau kita menghina, bahaya dari sudut akidah tu. Bahaya dari sudut akidah kalau menghina Islam. Apalah Islam ni kolot sangat, apalah Islam ni yang tidak bertamadun, apalah Islam ini agama padang pasir. Wah, macam-macam dia belasahnya agama Islam ni. Agak-agak lah bang. Yang ni dia boleh bahaya di sudut akidah. Sama dengan perbuatan seperti mana yang kita lihat. Pernah dulu berlaku tuan-tuan di Kedah, satu geng yang namanya Black Metal. Kalau tuan-tuan ingat lagi, dia tak cakap pun, tapi dengan perbuatan dia menghina Islam dengan dia koyaknya Quran letak dalam bilik air, jamban tandas. Dia pijaknya, dia siap-siapnya, dia tabur-taburkan Al-Quran, walaupun bukan dengan percakapan, tapi boleh merosakkan akidah dia. Jadi kita tidak boleh melangkah walaupun seinci ritual dalam agama mereka, tak boleh minta maaf, walaupun berlakon sekalipun, walaupun gurau pun, saja-saja je, acak-acak je. Acak-acak pun tak boleh bang. Ritual dalam agama ni no, minta maaf lah, jangan kita buat lah, tak boleh bang. Dan mereka pula, kalau nak ikut ritual kita dalam agama, semayang ke puasa, boleh tak? Dalam agama mereka tak ada masalah. Agama mereka tak ada masalah. Kita masalahnya boleh terkeluar daripada agama Islam. Itu yang jadi masalah, boleh terkeluar daripada akidah itu. Mereka nak apa panggil, nak try puasa, nak cuba berpuasa misalnya, tak ada halangan selagi mana dia tidak menghina agama lah. Kita boleh tak aku nak puasa ni macam kau puasa, boleh tak? Puasa lah, tak ada halangan kan? Tapi bukan menghina. Jelas. Katakan dia nak ikut semayang contohnya, nak tengok macam mana kita semayang.
Bagi tak tuan-tuan? Bagilah. Tapi tak boleh duduk dalam dia lah, dia duduk kat luar. Dia nak tengok kan, dia nak tengok, dia nak ikut-ikut. Boleh tak? Ikut. Jangan menghina agama. Kalau dia nak just ikut saja, saya kira tidak ada masalah. Betul Ada satu cerita tuan-tuan yang agak menarik untuk kita kongsi bersama lah. Seorang mufti di Syria, dia pernah menceritakan perihal inilah, tentang keterbukaan agama kita Islam ini. Dia kata tuan-tuan, seorang pemuda, dia ceritalah seorang pemuda ni daripada Mesir. Dia berhijrah di Jerman. Biasalah orang Arab ni dia suka berhijrah, bekerja tuan-tuan Orang Arab itulah budaya dia. Li ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i was-saif. Bukan sekarang, dah dulu lagi mereka suka berniaga, berdagang tuan-tuan Berhijrah di Jerman. Saat dia berhijrah di Jerman, bekerja, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang kawan yang beragama Kristian di tempat kerjanya. Mereka berkawan, dan akhirnya pemuda Kristian ini ajak pemuda Islam ini untuk tinggal bersama dengan dia di rumah keluarganya. Jadi sikap keterbukaan itu, hal kawan kan, open minded sikit kawan. Kita dengan orang Islam, saat kita bertemu dengan mereka ni tuan-tuan, kita kena niat apa tuan-tuan? Kita nak tunjukkan agama Islam yang terbaik ini kepada mereka. Itu kita kena ada konsep itulah. Kalau dia tengok cantik, automatik dia nak masuk Islam. La ikraha fiddin, dalam bentuk Islam, dalam bentuk agama kita ni tak ada paksa kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa dia masuk Islam. Hanya kita tunjukkan akhlak, tunjukkan kepribadian Islam itu sendiri. Biar dia masuk Islam, dia melihat tentang keindahan Islam itu. Inilah pemuda Mesir ni. Yang hebatnya pemuda ini, saat dia bersama dengan keluarga kawan dia beragama Kristian ini, apa dia buat tuan-tuan? Dia jaga agama dia. Mantap. Dia jaga agama. Setiap pagi subuh dia pergi masjid, sembahyang berjemaah. Wow, hebat. Kita pun begitu tuan-tuan kat mana berada, ujung dunia sekalipun, kalau boleh itulah, kita berusaha untuk solat berjemaah. Solat berjemaah ni dia punya spirit dia lain macam daripada kita sembahyang sendiri Betul Di mana saja kita berada lah tuan-tuan. Nak balik kampung singgah RNR, tengok nampak dia sembahyang seorang, kita pun kepit pergi, Allahu Akbar, sembahyang berjemaah bersama dengan dia. Tapi kita tengok jugalah orang yang macam mana tu kan. Kalau nampak macam lain, macam pelik je, janganlah tuan-tuan agak-agak lah sikit. Ini sepatutnya kita kena buat dalam hidup kita, di mana saja kita berada. Jadi tuan-tuan, dia melihat pemuda ini tiap-tiap pagi keluar, dia pun tanya, every morning ni kat mana kau pergi? Every morning I saw you every morning you go out. Gitu kok Jerman bahasanya. Dia kata, saya pergi semayang. Wah, satu kejutan budaya dalam kehidupan pemuda ini. Dia macam pelik. Yalah, duduk negara macam tu, tuan-tuan pun tahu kan, masing-masing peribadatan agama ni masing-masing tak. Yang nak ambil tahu lah. Yang tak nak ambil tahu, buat tak tahu je lah. Dia rasa macam benda baru dalam hidup dia. Akhirnya dia kata, boleh tak dia follow, dia nak ikut sama-sama pergi masjid, boleh tak? Kata pemuda ni, silakan, tak ada halangan, masjid ni terbuka. Islam for all. Islam for all Islam for all. Ingat tu for all. Silakan. Saat dia datang masjid tuan-tuan, dia melihat dalam masjid ini, dia tengok tak ada apa lah tuan-tuan. Kita punya mihrab beginilah tuan-tuan Mana-mana tuan-tuan pergi beginilah, lebih kurang lah. Tak ada apa, yang paling ada apa, jam ke apa, TV ke apa. Tak ada bentuk macam objek-objek tertentu Tak ada. Tak ada betul Objek-objek tertentu pun tak ada. Yang ada mungkin perhiasan dinding Al-Quran itu je. Lalu dia kata, kau sembah siapa?
Dia mula nak bertanya. Sebab seperti mana yang kita maklum kan, kalau kita masuk dalam gereja kan, ada objek-objek lah seperti mana yang tuan-tuan maklum lah dia rasa pelik peribadatan orang Islam ini. Lalu dia menerangkan tentang bagaimana peribadatan orang Islam yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia terang. Dan akhirnya dia faham. Dan juga dalam masa yang sama dia kata, boleh tak saya nak sembahyang? Tuan-tuan, dah masuk dah tu. Dah masuk jarum. Boleh tak saya sembahyang? Keterbukaan Islam itu, silakan kalau nak sembahyang, tapi tak boleh sembahyang kat sini lah. Sini stop ni untuk kita je kan, orang Islam. Kalau nak sembahyang juga, duduk kat orang lempar tu. Kalau you just nak follow je kan. Saat dia sembahyang tuan-tuan apabila dia mula belajar untuk melihat bagaimana keadaan gerak-geri sembahyang tu, Allah Subhanahu Wa Taala jentik hati dia. Jentik hati dia dengan sifat ketenangan yang dia miliki. Dia kata tak pernahlah ketenangan ini dia dapat lah. Dah mula lah tu. Tuan-tuan sembahyang ni kan tenang betul lah. Tuan-tuan tengah marah kat luar tu, masuk sembahyang ke marah lagi apa? Ke tunduk apa? Tunduk bang. Ya Allah, depan Allah ni itulah. Kau marah macam mana pun tunduk. Itu tuan-tuan nak menetralkan emosi ini, sembahyang lah tuan-tuan. Itu je. Nak menetralkan emosi ni. Betul kita marah saat kita sembahyang ni, Allah, hilang lah semua bang. Itu spirit kekuatan solat, sebab kita berhubung terus dengan Allah. Kita bermi'raj dengan Allah, kita berhubung terus dengan Allah. Dengan rukun qaulinya, rukun fi'li. Itulah skrip yang kita baca. Boleh tengah sembahyang makan? Mana boleh. Boleh tengah sembahyang kau nak jalan macam kau sekarang ni? Boleh kau tengah sembahyang kau nak menyandar? Mana boleh. Qauli pun yang kita baca tu pun skrip yang ditentukan dalam agama. Tak boleh cakap kau lain. Cakap Jawa pun tak boleh. Kena cakap dalam bahasa Arab. Boleh terjemah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengkasihani. Oi, tak sah bang. Kau terjemah tak boleh dalam sembahyang, kau kena baca dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saat dia beribadah itu, Allah Ta'ala jentik jiwa dia. Lalu Allah Ta'ala beri dia hidayah. Masuk Islam dia bang. Masuk Islam pemuda tu, alhamdulillah. Malah dia balik dekat dia punya ayat keluarga, diterangkan tentang ajaran Islam ini. Dia kata memang miracle lah Islam ni. Ajaib. Sembahyang tu ajaib. Tak pernah setenang inilah. Dan akhirnya tuan-tuan, satu keluarga dia masuk Islam. Lalu Allah turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad, katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku mengabdikan diri seperti mana kamu beribadah. Kita beribadah seperti mana yang dah kita maklum. Inilah caranya. Berbeza dengan mereka beribadah seperti mana juga yang kita maklum kan. Jadi ujung ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu lah. Tak ada istilah win-win. Tak ada istilah one year ni. Agama kamu lah. Dan bagi aku juga agama aku, kata Nabi SAW. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama, ciri yang pertama yang perlu ada. InsyaAllah tuan-tuan, prinsip kena ada. Tapi kalau benda tu bukan prinsip, boleh tak kita orang panggil win-win? Boleh. Kalau bukan prinsip, win-win. Contoh kalau kita diminta bekerja pada suatu tempat dalam keadaan tak payah kopiah lah, tak payah pakai kopiah. Okey, tuan-tuan nak kekalkan kopiah ke ataupun nak tanggal kopiah? Tanggal lah bang. Win-win, nak bekerja kan. Dia kata dengan kerja syarat kopiah jangan pakai.
bukalah kopiah tu. Kena pertahankan kopiah. Bukalah bang kalau nak bekerja. Boleh bekerja dengan saya, tapi janggut jangan panjang sangat, macam Taliban pula. Pendekkan sikit boleh. Jadi kita ada janggut panjang, potonglah sikit, no problem lah. Betul lah. Jubah jangan pakai boleh, pakai kemeja boleh. Boleh lah pakai kemeja. Jangan pakai t-shirt pendek dah, nampak pusat. Itu tak boleh lah kan. Boleh pakai t-shirt, pakai dengri, pakai lah selagi mana tutup aurat. Kerja lah dengan kalau diminta bekerja pergi pakai lah. Islam terbuka. Jangan pakai seluar pendek dah. Yang tu sebab buka aurat kan. Itu buka aurat. Itu dalam agama tak boleh. Itu prinsip, tak boleh. Jadi tuan-tuan, kita kena bedakan prinsip ini dengan yang bukan prinsip. Yang mana boleh ding-dong, ding-dong, ding-dong. Yang tak boleh ding-dong, jangan ding-dong. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ciri yang perlu ada pada umat Nabi Muhammad, ruhama bainahum. Kena ada sifat kasih sayang kepada sesama kita tuan-tuan. Allah, ini sukar untuk dilaksanakan, tapi itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada sifat kasih sayang. Walau kita benci sekalipun kepada seorang itu, kena ada dalam sifat ini kasih sayang. Betul lah. InsyaAllah tu kita benci anak, kita benci kawan, musuh itu, musuh ini, memang bencilah tuan-tuan. Tapi kebencian kita ini hanyalah sifat dia. Kita benci sifat yang dia ambil dadah misalnya. Kita benci dengan sifat dia yang mencuri misalnya. Benci, memang kita benci sifat ini, sifat yang tak baik ini. Tapi dalam masa yang sama kita ada namanya rahim. Kita, sifat kasih sayang kita kepada dia tu. Jangan sampai hilang sifat rahim ini. Allah Ta'ala memiliki sifat ini untuk hamba-hamba dia. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allahu Akbar tuan-tuan. Jika tidak adalah sifat ini kepada Allah, mustahil. Memang mustahil pun. Jikalah, memang mustahil tuan-tuan. Jika pun tak boleh sebenarnya. Cuma saya nak sebut tentang bagaimana kalau tidak ada sifat rahim Allah Ta'ala ini kepada hamba dia. Apa jadi dengan kita tuan-tuan? Kalau tidak adalah sifat rahim Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala memiliki sifat ini. Apa jadi pada kita tuan-tuan? Bakat semua masuk neraka lah. Hasilnya begitulah tuan-tuan. Dah tak ada sifat kasih sayang. Saya dengan tuan-tuan, kalau tak ada sifat kasih sayang, ni kau nampak ni, kedebelnya. Apa hal? Kalau tak ada sifat kasih sayang. Kalau ada sifat kasih sayang, Allah Akbar. Buat pula nak gaduh-gaduh kan. Tengok saat kita memandu. Kadang-kadang kita pun hot juga kan. Kita tengah bawa dia senyuk cilok gitu ya. Kita tengah pandu lelok, signal pun tak ada, apa pun tak ada, main blok je. Buka cermin, ini yang kau nak ni. Jadi kita tanam sifat yang namanya rahim lah tuan-tuan. Kita berusaha ke arah itulah. Bukan mudah tuan-tuan. Sifat kasih sayang ini dalam hidup kita, untuk kita berikan sifat ini kepada orang lain, bukan mudah. Tapi itulah yang diajar oleh Islam, supaya kita berusaha untuk nak memiliki sifat ini dalam hidup kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita membantu ke arah bir wa taqwa, kebaikan dan juga sifat takwa. Siapa pun di kalangan kita yang namanya buat baik, kita kena tolong. Dan sebaliknya, wala ta'awanu, dan jangan kamu membantu alal ithmi, dosa dan juga pemusuhan. Siapa pun mereka, adik-beradik kita ke, mak ayah kita ke, anak kita ke, isteri ke, suami ke. Kalau ada bentuk permusuhan dengan orang lain, no, minta maaf. Jangan kita bantu, jangan kita tambah lagi pula tu. Baik, itu yang kedua, yang mudahnya, ringkasnya. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada, rukuk dan sujud. Sifat yang ketiga ialah
iaitu senantiasa rukuk dan sujud kepada Allah, ya? Dalam arti untuk memantapkan pengabdian kita kepada Allah. Rukuk dan sujud maknanya sembahyang. Kata seorang tokoh yang bernama Syekh Mustafa Mansur, orang Mesir, dalam kitab Hayat fil Mihrab Salih, kiblat orang mukmin, kehidupan kiblat orang mukmin, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata ketika Nabi SAW menghadapi apa jua masalah, Nabi melakukan sembahyang. Itu yang saya sebut tadi. Apa saja konflik, permasalahan, kerunsingan, masalah itu ini, kita kena berpatah balik, itu menunaikan solat. Yang wajib kita buat, alhamdulillah, 5 waktu konsisten dulu, kini dan selama-lamanya. Qabliyah, Ba'diyah, ditambah dengan Qabliyah, Ba'diyah, ditambah dengan sunat-sunat yang lain, InsyaAllah tuan-tuan. Kita ada sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni tuan-tuan tidak ada had rakaatnya. Allahu Akbar. Selagi hayat di kandung badan lah, selagi kuat untuk kita menunaikan solat itu, silakan. Ada masalah itu je, Allahu Akbar 2 rakaat, doa kepada Allah. Ada masalah itu pula, Allahu Akbar 2 rakaat saja aku sembahyang sunat mutlak. Tuan-tuan nak buat 1000 rakaat pun boleh. 1000 rakaat kalau mampu lah. Lah masalah kita banyak, kan? Satu masalah 2 rakaat, satu masalah 2 rakaat. Kalau boleh buat lah tuan-tuan ni. Kalau boleh buat adalah terbaik untuk kehidupan kita sebenarnya. Kita kena berusaha ke arah itu, ya? Sebab dia akan, kita sebut tadi, menenangkan jiwa seseorang. 3, 4, ya bertauna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mencari kebaikan, sentiasa mencari kurniaan, iaitu pahala, waridwana, dan juga keridaan Allah dalam ibadah yang kita lakukan ini tuan-tuan. Dalam kehidupan kita, kita kena fikir macam mana nak cari pahala. Tak apalah tuan-tuan, walaupun kecil pahala tu, yang penting pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah, kecil daripada atom lagi, akan diperlihatkan oleh Allah kebaikan itu. Di sisi kita mungkin kecil, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar. Nak azan ya? 50 saat. 50 saat. So kita tangguh, kita berhenti sekejap, kita pergi laluan azan, nanti kita sambung satu sifat lagi, insya-Allah.
Baik, kita sambung sikit lagi. Ciri yang keempat ni, sentiasa mencari pahala dan juga sentiasa juga mencari keridhaan Allah. Kata ulama tuan-tuan, dalam usaha kita untuk mencari pahala redha Allah, pahala redha Allah ini, insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan campakkan dalam diri kita itu sifat syukur daripada dalam, dia bukan daripada luar. Nak dapat yang namanya syukur ini, perlu melalui dua perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan, saat kita dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sikit pun, alhamdulillah. Jangan sampai dapat banyak, alhamdulillah, mat arif disukun lagi tu, alhamdulillah, panjang dia nyelah tu. Saat dia dapat sikit, mat asli je, alhamdulillah, tak panjang. Jadi dalam konteks syukur ini, banyak pun alhamdulillah, sikit pun alhamdulillah. InsyaAllah rezeki dia tak salah alamat. Istilahnya orang kata gitu, rezeki tak salah alamat. Dan rezeki ini, syukur ini, rezeki lah biasanya kita dapat rezeki ini, dia datang dalam bentuk berbagai, bukan hanya dalam bentuk kewangan. Kesihatan juga rezeki, kerja juga rezeki, anak isteri yang baik rezeki, suami yang baik rezeki, masih lagi dalam keimanan rezeki. Ini semua tuan-tuan yang akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang sentiasa bersyukur dalam hidup dia. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang sentiasa bersyukur. Walaupun sikit kehidupan tu tak macam orang lain, alhamdulillah ya Allah. Ada juga daripada tak ada. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang akhir ni tuan-tuan. Baik, sebelum itu Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kata Allah Ta'ala, kamu kalau syukur, la azidannakum, nescaya Allah Ta'ala akan tambah nikmat itu. Ini sebagai buktilah. Allah Ta'ala akan tambah dan sentiasa bertambah nikmat itu kalau kita sentiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, kufur di atas kesyukuran itu, dapat banyak buat dek je, dapat sikit apatah lagi, dapat sikit, dapat banyak buat dek, buat tak tahu, tak pernah nak ucap syukur kepada Allah, tak pernah cukup-cukup dalam hidup ini. Inna azabi lasyadid. Kalau dia tidak bersyukur dengan nikmat yang didapat, sesungguhnya azab aku adalah pedih, kata Allah. Dan kepedihan ini, azab ini didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam berbagai bentuk. Itu yang kadang-kadang dalam poket kita ni tak pernah melekat duit, habis je. Tak tahu bagaimana lah Ustaz. Kejap-kejap rosak tayar motor, kejap-kejap tayar motor kereta rosak, kejap-kejap anak sakit, kejap-kejap mak sakit, kejap-kejap. Dapat gaji sebulan licin habis, tak pernah, macam-macam lah. Ini azabi lasyadid. Yang kelimanya tuan-tuan, iaitu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sifat yang kelima, ciri yang perlu dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, iaitu ada pada wajah mereka terdapat tanda kesan sujud. Ni wajah-wajah kita ni ada kesan sujud. Yang dikatakan kesan sujud di sini ialah bukan bermakna dahi dia hitam. Itu orang Melayu punya pandangan. Kata orang Melayu nak cari jodoh ni, nak cari pasangan, tengok dahi dulu. Kalau dahi hitam, kau ambil lah menantu ni, memang baik punya, kaki semayang. Itu bukan bermakna begitu tuan-tuan. Bukan bermakna dahi yang hitam itu dia banyak sujud. Itu bukan maknanya. Yang dikatakan dalam makna ini ialah memperlihatkan, kita kena usaha memperlihatkan kesan positif dalam ibadah yang kita lakukan. Apa saja ibadah yang kita lakukan, pastikan ada kesan baik, positif. Semayang, kesan dia apa? Jauh daripada perbuatan fahsyak wal munkar misalnya. Di semayang dia tak buat kerja-kerja pelik-pelik. Ini tuan-tuan kita kena buktikan. Puasa misalnya, la'alakum tattaqun misalnya, dengan puasa kita akan beroleh takwa. Sejauh mana kita akan memperolehi sifat takwa dalam hidup kita. Dan ini kita kena usaha. Dia tak boleh datang begitu saja. Kita kena berusaha nak ubah diri kita. Tak semudah itu tuan-tuan, tapi itulah usaha kita untuk
mempositifkan dalaman kita ini. Itu yang kata Sayyidina Umar, siapa yang memperbaiki dalamnya, maka Allah Ta'ala akan baiki luaran dia. So dalam kita ni banyak kekotoran tuan-tuan. Sifat dengki ada, khianat ada, marah ada, baran ada, itu ada, ini ada, yang disebut sebagai sifat mazmumah. Semua ada tuan-tuan, sifat mazmumah ini. Dan bagaimana kita nak buang sifat mazmumah ini, nak campakkan dengan sifat mahmudah ini, itulah kita sebut tadi. Kita sentiasa beramal dengan amalan itulah, ataupun ibadah yang kita lakukan itulah, insya-Allah dia akan mengikis sifat buruk yang ada dalam diri kita. Bukan boleh gedebuk itu tuan-tuan, slowly lah, pelan-pelan, untuk kita buang satu persatu sifat buruk ini dalam hidup kita. Jadi begitulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan kepada kita yang namanya sifat umat Nabi Muhammad dalam hidup kita, dan kita berusaha ke arah itu dalam kehidupan kita. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.